Baiklah, dalam studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, saya tidak keseorangan, tetapi kepada hari ini saya bersama dengan adik-adik yang telah pun berjaya untuk bercakap dan juga menerangkan berkenaan dengan cyber security dan juga keselamatan cyber di Malaysia melalui pertandingan Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan ataupun NISTAD 2023. Telah pun kita bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia pada ketika itu, belum lagi final, dan sekarang kita bawa pemenangnya, finalnya daripada sekolah Sri Puteri Cyberjaya dan juga seorang best speaker ataupun pembentang terbaik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur, dan pastinya kita bersama dengan tonggak kepada Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan ini. Kita bersama dengan Lieutenant Colonel Haji Mustafa Ahmad Bersara, iaitu Naib Presiden Kanan Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Jadi juara untuk NISTAD 2023 ini Sekolah Sri Puteri Cyberjaya, Aisyah di kanan saya, Nazratul dan juga Khairatul. Tahniah diucapkan kepada anda bertiga kerana menjadi juara. Ini adalah pialanya, dan juga tahniah juga diucapkan kepada Amir Nafis, iaitu pembentang terbaik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Final 3 pasukan. Ya, 3 pasukan. Sekolah Sri Puteri, Aminuddin Baki, satu lagi? Kota Kemuning. Kota Kemuning. Tajuk yang dibawakan pada final hari itu apa? Weaponizing AI, the impacts on our society. Okey. Itu cerita tentang senjata dan juga AI. Sebelum kita terangkan lagi apakah senjata dan juga AI, kita bersama dengan Lieutenant. Tuan, boleh terangkan sedikit mengenai NISTAD 2023 ini? Alhamdulillah, Tuan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semuanya penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Jadi, awal mula kita mengucapkan terima kasih kepada RTM dan Selamat Pagi Malaysia kerana memberikan peluang bagi kami. Dan banyak peluang. Alhamdulillah, orang kata sebelum pertandingan, rakaman, dan pada hari ini membawa pemenang-pemenang kita berada. Jadi NISTAD ni sebagaimana yang Cik Ridwan dan penonton sekalian sudah maklum adalah satu pertandingan wacana atau keselamatan cyber, yang mana pelajar-pelajar ini membentang idea-idea mereka mengikut tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada 7 orang panel yang merupakan wakil daripada industri, akademia dan juga pengamal-pengamal cyber security Malaysia. Jadi mereka ni yang tadi kita bincangkan tentang topik tu, ada banyak topik-topik lain, tapi topik itu adalah satu topik yang orang kata telah menjadi satu topik bualan diskusi pada waktu ini, yang mana ianya merupakan satu banyak akan mempengaruhi hidup kita pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Jadi pada tahun ini, pada 13 hari bulan September baru ni, pertandingan akhir diadakan, dibuat di rakaman, dan pada Sabtu baru ni kita telah ditayangkan di RTM TV2. Dan apa yang saya lihat bahawa pelajar-pelajar mereka telah memang begitu cemerlang sekali, telah menyampaikan butir-butir idea-idea tertentu, dan kita mendapat banyak reaksi-reaksi daripada penonton-penonton bahawa inilah orang kata kita punya future ataupun masa hadapan yang akan jadi harap-harapnya profesional dalam bidang cyber security. Dan teman-teman Ridwan dan juga penonton sekalian, tahun ini adalah merupakan tahun ke-10 NISTAD. Kami telah menganjurkan pertandingan ini. Jadi sebanyak 693 buah sekolah dan 2,264 yang telah terlibat dalam NISTAD. Dan inilah pada hari ini. Tahniah Sekolah Sri Puteri kerana berjaya untuk membawa pulang piala ini. Aisyah, kalau Aisyah melihat wacana ICT ini berbeza dengan pertandingan lain, banyak bahas piala PPM di peringkat sekolah, dan Sekolah Sri Puteri juga antara sekolah yang ternama dalam pertandingan-pertandingan sebegitu. Apa bezanya dan juga keunikan yang Aisyah dapat lihat daripada pertandingan ini? Jadi sebenarnya keunikan wacana ni dia berfokuskan kepada cyber security. Jadi cyber security ni adalah benda yang semakin kami patut ambil tahu dalam masa-masa sekarang. Jadi itulah keunikan yang berbeza daripada lain, sebab dia berfokuskan daripada aspek cyber security. Nazratul, mungkin nak ceritakan sedikit tentang weaponizing dan juga AI? Boleh. Jadi AI, apa yang kita kenal sebagai artificial intelligence, merupakan satu teknologi yang akan banyak dipergunakan pada masa hadapan juga. Dan weaponizing itu sendiri adalah membawa maksud kita menggunakan AI untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan warfare. Jadi di medan perang, apabila kita guna AI ni, dia ada impak diri yang tersendiri, dan di atas kita adalah untuk menjadikan impak itu positif atau negatif. Khairatul, macam mana dalam satu tim anda bertiga membuat persediaan? Bagaimana? Jadi pertama sekali sebagai persediaan, pertama sekali kami perlu memahami topik itu dengan lebih mendalam dengan tepat.
supaya kami dapat menjawab soalan yang terkandung dalam topik itu, dan daripada memahami, kita membuat research semua dari artikel yang ada atas talian semua. Kami buat artikel, kami cari artikel semua. Lepas tu kami pindahkan dalam bentuk slides untuk dijadikan pembentangan lah. Okey. Berapa lama dalam untuk satu pasukan dalam pembentangan tersebut? Berapa lama? Dia berbeza. Berbeza. Formatnya macam mana? Setiap peringkat. Untuk setiap peringkat tu berbeza. Sebab untuk grand final kami hanya mempunyai 1 hari untuk menyediakan segalanya. Oh, okey. Maksudnya dalam satu hari anda membuat research dan membentangkan. Convert to slide, lepas tu baru membentangkan. Betul. Okey, sekarang kita pergi kepada best speaker. Apa rahsia? Macam mana persediaan anda untuk menjadi seorang pembentang terbaik? Persediaan saya untuk menjadi pembentang terbaik, saya memang nak kata untuk tahun ni pengalaman itu paling penting, sebab saya merupakan dua kali saya menyertai NICSAT 2022 dan 2023. Tahun lepas pun saya memang target nak menjadi pembentang terbaik, tapi tanpa pengalaman tu saya kena beat lah. Tahun lepas saya dikalahkan oleh seorang pembentang yang memang hebat. Amir tingkatan berapa sekarang? Saya sekarang tingkatan 5. Tingkatan 5. Maksudnya menyertai NICSAT ni tahun tingkatan 4. Tahun tingkatan 4. Dan tahun lepas saya rasa memang confident sebab saya sebenarnya saya tak sertai pun pertandingan debat, bahas atau lain-lain. Saya just dari sekolah rendah, saya pun suka ikut ibu ayah saya. Mereka suka bercakap, mereka pandai berdebat. Saya pun ikut dalam jejak kaki mereka. Dan tahu-tahu tahun lepas cikgu sekolah saya ajak join NICSAT ni, ajak untuk sertai NICSAT. Saya pun tak tahu NICSAT ni apa sebenarnya. Saya masuk je, tahu-tahu kita masuk tahun lepas masuk final. Alhamdulillah. Dan tahun ni saya ada azam kita masuk final sekali lagi. Dan tahun ni saya belajarlah daripada kesilapan tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah berjaya menjadi pembentang terbaik. Macam mana berdepan dengan dua lagi pasukan, Sekolah Seri Puteri dan juga SMK Kemuning? Kota Kemuning. Okay. So Sekolah Seri Puteri dan Kota Kemuning memang hebat. Saya kata Kota Kemuning walaupun mereka tak ada dengan kita sekarang, Kota Kemuning tahun ni kali pertama sekolah mereka sertai NICSAT. Sebelum ni mereka tak pernah masuk. Contoh macam Aminuddin Baki, kita tahun-tahun yang lepas dah masuk dah. Sekolah Seri Puteri pun sama. Tetapi Kota Kemuning tidak. Dan mereka saya nampak memang hebat. Saya nampak diorang cara percakapan mereka hebat. Sama juga kepada Sekolah Seri Puteri. Pembentang-pembentang mereka hebat. Slide presentation diorang memang hebat. Itulah mereka menang hari itu. Best slide deck. Aisyah, sweet talker. Pembentang-pembentang terbaik. Sweet talker. Ini berapa kali dah ni bawa pulang ke Seri Puteri? Ini kali pertama. Ini kali pertama lah. Sebenarnya ini hanya kali kedua. Kali kedua. Maksudnya tahun lepas dan ini kali kedua. Ya, Seri Puteri masuk NICSAT dari tahun 2022 juga. Tahun 2022. Adakah anda juga pada tahun lepas? Saya sahaja daripada kumpulan kita. Macam mana penambahbaikan dilakukan oleh anda untuk tim pada tahun ini? Jadi pada tahun ni banyak perkara yang saya belajar dari tahun lepas, kesilapan-kesilapan kita. Alhamdulillah tahun lepas kita lepas sampai ke semi final sahaja dan tak sempat ke final, dan kita mendapat komen-komen daripada ramai pihak as to why kita tak lepas lah. So from that we build up what we should improve in our slides as well as presentation. Sebab apa yang kita belajar adalah nak buat slide ni tidak senang. Rupanya nak jadikan slide tu profesional tidak mudah. Ini baru macam kami belajar daripada kesilapan. Ya, betul. Ini baru budak pelajar tingkatan 5 cakap nak buat slide profesional bukan mudah. Kami yang umur 30 lebih ni duduk dalam kerja begini, tahu kan? Ini susah. Macam mana tuan? Nak kena ini katakan bahawa kami memberi pembedahan kepada mereka pada awal. Jadi yang bahawa di dalam korporat inilah yang akan berlaku tiap-tiap hari, dan you akan ada masa lebih kurang 5-10 minit je untuk presentation, tidak ada banyak masa. Jadi dengan you buat PowerPoint yang terbaik, profesional, supaya yang disampaikan kepada CEO, kepada board members, ahli-ahli lembaga pengarah, itulah. Jadi alhamdulillah kalau saya dapatlah perendahan macam ni daripada sekolah dulu. Tetapi kita dapat ni supaya perendahan mereka bahawa ini adalah merupakan realiti dunia di alam korporat. Okey, berbalik kepada topik weaponizing dan juga AI itu. Kenapa topik ini dipilih di perspektif penganjur? Okey, kami melihatkan kami banyak topik-topik yang lain. Kami ada dari segi cam muka ataupun dari segi facial recognition dan lain. Tapi kami rasa AI ini adalah amat penting, bahawa kita nampak dia merupakan satu tajuk yang mana akan mempengaruhi hidup kita.
banyak orang mengatakan bahawa AI ini akan menggantikan manusia, menggantikan kerja-kerja kita di masa depan, akan membantu manusia. Tetapi kalau kita lihat di alam science fiction seperti Terminator, seperti yang lain-lain macam yang berlaku, mungkin adakah itu akan berlaku. Jadi kita nak akal fikiran pelajar-pelajar ni supaya mengatakan bahawa lihat daripada balancekan, adakah AI ini akan menjadi manfaat pada manusia ataupun akan menjadi satu yang negatif bagi manusia di masa hadapan. Jadi saya rasa memang tajuk ni pada waktu ini memang kena dan juga tepat pada waktunya lah. Kalau kita lihat dalam klip yang kita tunjuk kepada penonton ini, pertandingan bukan sekadar pertandingan, pergi dan bertanding. Ada termasuk dengan workshop. Betul. Macam mana Aisyah melihat proses pertandingan wacana ICT ini mampu untuk membentuk sasiah yang lebih daripada orang lain kalau kita sertai? Jadi dalam pertandingan ini kami bukan setakat kami menyediakan slide, kami membentangkan. Jadi sebenarnya dia membentuk sasiah saya sebab kita ada workshop. Saya belajar untuk menjawab soalan dalam kalau kritikal, ada soalan saya kena jawab dengan apa yang saya telah sediakan. Jadi sebenarnya membentuk sasiah saya sebagai seorang murid untuk menjadi seorang yang lebih profesional. Sebab slides pun kena profesional. Dan kita dapat experience bekerja dengan orang-orang yang dalam industri ni. Jadi dia membentuk sasiah saya menjadi lebih profesional, lebih cekap dan lebih kritik. Aulia pengalaman menyertai bukan sahaja di pertandingan di pentas akhir tetapi di workshop itu sendiri. Apa yang Aulia dapat? Daripada workshop itu saya dapat mempelajari banyak benda, termasuk saya telah mendapat ilmu baru tentang cyber security. Sebelum masuk ni saya tak tahu apa-apa. Tapi waktu masuk ni memang banyaklah saya pelajari. Terutama sekali waktu workshop tu memang saya banyaklah belajar. Okey. Anda pula dari SMK Aminuddin Baki menyertai workshop dan sebagainya. Dalam banyak-banyak daripada peringkat awal sampailah ke peringkat akhir, banyak tajuk yang telah pun dibentangkan. Antara tajuk-tajuk yang anda masih ingat dan anda rasa paling mencabar bagi anda? Bagi saya, yang paling mencabarlah weaponizing AI lah. Sebab weaponizing AI dia kurang sikit dicakap, kurang dibincangkan. Sebab seperti mana kita tahu sekarang dunia moden bersinonim dengan teknologi cyber, termasuklah AI. Dan kini masyarakat moden, masyarakat Malaysia, kita ramai yang tak tahu. So kita pun nak buat research, nak buat tajuk ni memang susah lah. Sebab walaupun tajuk-tajuk memang dah dari awal lagi sebelum kita mula bertanding pun kita dah diberi semua tajuk dari round pertama hingga round final. Tapi kita pun tak tahulah kan kita lepas ke tidak. So kita tak boleh nak buat persiapan awal sangat. So dan saya kata susah kerana tajuk ni kita hanya diberikan masa sehari je nak bersedia. Itulah yang susahnya. Ini 4 orang yang kita bawa ke studio ini adalah antara kualiti yang dihasilkan daripada wacana ICT. Sepanjang penganjuran bukan 2 tim sahaja, malah ada banyak lagi tim. Kualiti pada tahun ini bagaimana? Alhamdulillah, saya nampak peningkatan kualiti pelajar-pelajar kita, kemungkinan pendedahan dan kemungkinan juga guru-guru yang membimbing mereka telah lebih mengetahui cara pertandingan dijalankan dan apa kehendak-kehendak yang kita perlukanlah. Jadi itu dikatakan Encik Ridwan, kita dah 10 tahun pengajar bersama Nextset ni yang dikatakan A Decade of Discourse. Kita telah menerbitkan sebuah buku. Buku ni adalah merupakan bagaimana tahun 2013. Masa saya ingat lagi, masa itu saya adalah antara yang pioneer dalam untuk menganjurkan pertandingan ini. Jadi pada itu kita banyak cabaran-cabaran berlaku, bagaimana guideline yang perlu kita berlakukan, dan dengan alhamdulillah kita dapat maintain dan dapat mengajar sehingga pada hari ini. So, alhamdulillah. So, ini saya nampak, tapi saya berharap pelajar-pelajar yang ada ni macam Syed Saddiq nombor 2 ni. Dan yang lain ni aura. Yang lain-lain ni saya harap mereka akan menceburi bidang cyber security sebagai seorang profesional. Kita amat memerlukan daripada waktu ini alam cyber security adalah memerlukan ramai profesional. Bagi tak cukup orang pada waktu ini. Itulah. Kita tak punya banyak masa, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada pasukan anda. Okey, wakil seorang. Siapa ketua tim
Kalau dalam bahas ataupun debat dia panggil Perdana Menteri lah. Ya, Tiba- betul. Kalau dalam wacana ICT ni apa beza dia? Perbezaan dia. Jadi Sedikit. Boleh. Saya juga sebenarnya seorang pendebat dalam Piala Perdana Menteri. Jadi perbezaan dia adalah kita tidak membangkang idea-idea yang diberikan oleh kumpulan lain, kerana cara untuk menang juga adalah untuk kita stand out dengan cara kita membentangkan diri kita sendiri. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada Sekolah Sri Puteri. Jadi sedikit kata akhir, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong kita, antaranya pengetua kami, guru-guru kami, ibu bapa kami, jawatan kuasa NICSAT secara keseluruhannya, dan serta kita punya jurulatih Mr. Syahrir juga. Jadi tahniah diucapkan. Hebat Tuan Haji, kita hari ini kita bagi dia orang bercakap lebih sikit lah. Bagi. Sedikit kata-kata akhir wakil daripada SMK Aminuddin Baki. Dari SMK Aminuddin Baki. Jadi kata-kata akhir dari saya kepada semua penonton, kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Saya nak bagi pesanan juga kepada rakyat muda. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, peluang akan datang secara tiba-tiba, luar sangkaan kita. Dan kita tak akan tahu adakah benda ini baik atau buruk untuk kita. Tetapi kita tak akan tahu sehingga kita ambil peluang tersebut. Dan insya-Allah peluang tersebut boleh mengubah hidup anda seperti mana ia telah mengubah hidup kami juga untuk peserta NICSAT. InsyaAllah selepas SPM nanti anda akan lebih cepat. Haji sikitlah daripada Tuan Haji. Baik. Sekali lagi, NICSAT ni adalah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu, dan insyaAllah selagi kita akan menganjurkannya, dan kita harap dapat mengeluarkan pelajar-pelajar yang akan menjadi profesional dalam bidang keselamatan cyber. Terima kasih banyak-banyak kepada Lieutenant Colonel Haji Mustafa Ahmad, Naib Presiden Kanan Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Tahniah juga dan juga terima kasih diucapkan kepada Aisyah Hanif, Nazratul dan juga Khairatul Aulia yang merupakan wakil daripada Sekolah Sri Puteri yang telah pun berjaya menjadi Johan NICSAT Sekolah Sri Puteri Cyberjaya, iaitu wacana keselamatan ICT kebangsaan NICSAT 2023, dan juga terima kasih dan juga tahniah diucapkan kepada Amir Nafis Rozaini, pembentang terbaik daripada SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini bersama dengan Raja Sofia.